Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan review dua model terbaru daripada Proton. It's not all new. Sebaliknya, ini adalah dua model facelift ataupun kita kenalikan dia sebagai MC2. Dan dua model abang masukkan itu adalah Proton Iris dan juga Proton Persona. Dan akhirnya, impian kita untuk lihat Proton Iris aktif kini sudah direalisasikan. Tetapi sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut, bagi anda yang masih belum subscribe, subscribe dulu dan tekan loceng. Tunggu apa lagi? Jomlah! Okey, so sekarang ni kita cerita tentang Proton Iris terlebih dahulu. Dan seperti yang abang katakan tadi, untuk versi Iris konsep pernah dipamerkan pada tahun 2014. Selepas 7 tahun, sekarang ni kita dah tengok dia dah ada depan mata kita. Walaupun ada slightly different sedikit. Dan sekarang ni kita mula dengan cerita Proton Iris terlebih dahulu. Dan ini adalah orang katakan Proton Iris versi aktif, di mana ini adalah satu varian baru yang diperkenalkan ataupun varian yang paling premium sekali, dan kita hanya fokus kepada varian aktif sahaja. Dan sebelum ini untuk Iris dia ada 5 varian now, tetapi sekarang ni dia dah gugurkan 2 varian, di mana sekarang ni dia cuma ada 3, iaitu 1.3 liter executive, 1.6 liter executive dan juga 1.6 liter aktif, di mana kesemuanya masih lagi menggunakan kotak gear CVT. Dan antara perubahan yang paling ketara sekali adalah warna. Sekarang ni untuk Iris facelift ataupun aktif, dia ada perkenalkan 2 warna baru, iaitu Passion Red, iaitu yang ini, dan satu lagi adalah warna orange, seperti mana yang boleh dapat dekat Proton X50. Dari segi design sebenarnya masih lagi sama, tak ada banyak perubahan, kecuali dia ada penambahbaikan dari segi kosmetik, di mana dari segi depan, perubahan yang pertama kita nampak adalah ni, dari segi grill dia berubah lain. Dia masih lagi menggunakan Infinite Wave, tetapi logo adalah logo yang baru, sebelumnya adalah logo yang lama. Dan satu lagi, dia ada lining dekat grill ni berwarna merah, seperti mana yang diguna pakaikan dekat Proton X50. Yang kedua, ni dekat bahagian lampu. Sebenarnya lampu sama, tetapi dia tukar. Dia gelapkan. Dia ada satu lining berwarna hitam yang nampakkan dia lampu lebih kecil. Kiranya mata lebih kecil lah. Sebenarnya masih sama, tetapi dari segi rekaan dia yang membuatkan lampu dia agak tirus. Tetapi untuk yang ini lampu masih menggunakan lampu LED. Tetapi untuk versi low spec masih lagi guna lampu halogen. Dan aku tak faham kenapa Proton masih lagi bagi halogen. Upgrade lah LED, tak banyak mana pun kena bayar kan. Sedangkan model-model kompetitor yang lain low spec pun bagi LED. Untuk bahagian bawah pun ada perubahan, tetapi perubahan dia dari segi per rumah. Sebelum ni per rumah dia lain, tetapi yang ini is more simple. Dan beralih ke bahagian bawah, untuk bahagian bumper bawah pun lain juga, dengan dia ada berwarna kelabu. Okay? So totally boleh katakan pada bahagian bawah ni adalah lain. Dan seterusnya kita pergi pula ke bahagian tepi. Dan untuk makluman semua, untuk Iris aktif ni, dia berkonsepkan macam model crossover tau. Di mana, kau nampak dekat bahagian sini, untuk bahagian tepi dia ada cladding. Tetapi, cladding dia agak besar sikit lah. Bagi aku terlampau besar cladding dia. Kalau kecil sikit, is more nice. Dan untuk bahagian bawah sikit, rim 16 inci, is all new punya rim yang lain, dan juga tayar pun dia gunakan, nampak selain tayar different, menggunakan tayar jenis Goodyear. Okay? So untuk bahagian tepi, bahagian bawah, kita boleh nampak side skirting, dia ada kemasan warna kelabu juga pada bahagian tepi. Dan beralih ke atas sikit, untuk bahagian atas sekarang ni dia ada orang katakan roof rail, dan untuk Iris minor chain ni dia punya bumbung adalah warna hitam. Bukan kata Iris lah, tetapi sebaliknya untuk model facelift ni bumbung semua adalah berwarna hitam. Dan pada bahagian belakang masih lagi nampak kodok. Kodok tu apa tau? Kodok tu macam katak sikit lah, lebih kurang macam tu lah. Design belakang dia aku still tak boleh terima lagi, sebab
tak berapa cantik sangat. Tetapi antara different yang dibuat adalah dari segi lampu. Lampu nampak sama tetapi macam dia macam redesign balik, condongkan sedikit. Seperti mana yang ada pada Iris Active. Dan untuk bahagian atas, yang ini spoiler atas, isi sama berwarna gelap. Dan untuk yang ni kita nampaklah dia ada Active, logo Active ni. Dan untuk pada bahagian bawah dia ada bumper bawah juga kemasan dengan kemasan chrome juga. Dan begitu juga dengan lampu ketiga dia pun dia redesign. Sebelum ni dekat bahagian bawah, sekarang ni dia anjakkan ke lebih atas. Okey? Itu sahaja perubahan yang ada pada Iris untuk luaran. Dan sekarang ni kita masuk dalam pula, kita tengok dalam apa perubahan dan katanya dalam lagi cantik. Untuk dalam, sebenarnya dalam ada nampak sikit ala-ala sebuah kereta sport tau. Di mana elemen-elemen yang dibawa ni, kali ni untuk yang ni aku pujilah sebab dia bawa satu kelainan pada Proton. Di mana untuk dalam kita nampak dia ada combination lining warna merah yang nampakkan dia lagi garang dan juga nampak macam kereta sport lah. Walaupun design macam kodok tapi dia punya nampak sebagai kereta prestasi. So dari segi dashboard, kita nampak dashboard masih lagi kekal sama. Tetapi dari segi corong-corong aircon semua ni dia ada lining berwarna merah. Dan untuk bahagian tengah, sekarang ni dia dah gunakan floating screen 8 inci. Di mana sebelum ni dia bukan guna floating screen. Sebelum ni dia lekat pada bahagian tengah. Tetapi yang ni dia bawa ke atas dan kita nampak untuk sistem infotainment floating screen ni dia sama seperti Proton X50. Dan untuk bahagian meter juga dia pun ada lining bulat tu berwarna merah juga. Dan untuk dia punya cermin pandang belakang ni, sekarang ni dulu macam dia frameless tau. Dia macam yang tak nampak invisible punya tu kan. Tetapi sekarang ni dia dah bertukar kembali ke yang asal. Dan untuk bahagian steering pula, turun bahagian steering dia juga ada lining warna merah juga. Logo dah guna logo baru. Dan perubahan yang paling ketara juga adalah pada bahagian aircon. Kawalan aircon adalah the new design, termasuklah pada bahagian tengah. Di mana bahagian tengah pun kau nampak ada lining warna merah juga. Okey, di mana sebelum ini dia sibuk pada bahagian tengah, tetapi sekarang ni dia anjakkan kepada bahagian depan dengan dia ada button eco dengan traction control dan juga sensor. Sebelum ni tak ada. Sebelum ni kosong, tetapi dia letak yang ni eco. Untuk eco dulu memang ada eco, tapi sekarang dulu eco dia adalah default, tak boleh tutup. Tetapi sekarang ni untuk eco kita boleh kontrol buka ataupun tutup juga. Dan one more thing juga, dia memahami orang Malaysia nak armrest. Dia dah ada armrest sekarang ni. Dan untuk kerusi pun ada lain juga. Dia ada combination antara mungkin fabric dan juga leather dengan ada jahitan warna merah juga, termasuk dengan dia punya armrest. Dan untuk seat juga kita dah nampak ada tulisan emblem Active dijahit dengan warna merah. Selain pada tu juga untuk bahagian tepi pun, untuk ke semua pintu pun ada juga Active. Okey? Dan one more thing yang saya paling suka, di mana kereta ini menampakkan dia lagi laju yang mungkin boleh lawan speed Myvi 160 tarak goyang, iaitu ni, seat belt. Seat belt warna merah dijangka akan menambah 58 horsepower. Kalau dari segi pemandangan saya lah. Semua seat belt lah, bukan depannya. Depan dan juga belakang pun sama juga. Dan untuk menjadikan dia lagi sport, lagi power ni, untuk dia punya pedal, dia punya pedal minyak dan juga pedal brake ni adalah jenis yang besi. Macam kereta racing, macam kereta racing punya. Dan yang terakhir, tuan-tuan dan puan, orang katakan sekarang ni untuk Iris, dia dah ada 6 USB port, di mana 3 bahagian depan, 2 bahagian belakang dan 1 untuk khas untuk dashcam. So, secara kesimpulannya, dekat dalam saya suka nampak kelainan, orang katakan nampak lagi special lah kereta ni. Okay? So, sekarang ni kita beralih pula ke Proton Persona Facelift. Jom. Sekarang kita beralih pula kepada Proton Persona Facelift. Dia tak macam Iris tau. Iris ada macam-macam. Tetapi untuk Persona ni tak banyak perubahan. Cuma sikit saja. Ibarat macam nak melengkapkan lagi lah, mungkin lah. Dan untuk luar, tidak ada banyak perubahan. Melainkan satu adalah dari segi warna. Sekarang ni dia ada warna grey yang barulah. Dan untuk bahagian tengah ini, warna grey ini, dia pun ada perubahan di mana sebelum ni adalah warna gelap. Tetapi dia yang ni dia letak warna
chrome color dan juga logo adalah logo baru, dan ini pun lain sikit lah dia punya design tu. Dan untuk bahagian lampu sebenarnya sama, tetapi dia macam buat smoke light sikit tau, gelapkan sikit yang nampak dia lagi handsome sikit lah, lebih kurang macam tu lah. Dan begitu juga untuk bahagian perumah, dia punya perumah lampu nyalaan siang pun design lain juga seperti mana, sama seperti Iris. Dan untuk bahagian bawah, dia punya bumper bawah pun berlainan sikit, dan juga ada orang katakan dia ada warna gelap dan juga body color. Dan untuk bahagian tepi, rim mask pun sama juga 16 inci dengan rim yang baru. Dan beralih kepada atas sikit, yang ini pun dia ada bumbung berwarna hitam, tetapi yang ni dia tak ada roof rail lah. Kalau pasang roof rail memang pelik lah. Dan untuk bahagian belakang, kisah still sama, kecuali lampu tu macam dia gelapkan sikit, macam smoke juga, sama juga, depan buat smoke, belakang pun dia buat smoke. So itu saja untuk luaran, dan dalam dia sebenarnya adalah watak utama untuk Persona. Jom kita masuk dalam. Untuk dalam sebenarnya dia tak jauh beza seperti mana dengan Iris. Sebelum ni untuk Iris yang saya katakan merah-merah, tapi ditukarkan kepada orang katakan kemasan warna macam chrome sikit lah, lebih kurang macam chrome lah. So yang merah digantikan dengan chrome semua ni, termasuklah untuk bahagian tengah pun sama juga, termasuklah dengan yang ekor pun sama jugalah. Tetapi perubahan yang paling ketara adalah dari segi ni. Seat sekarang ni, seat menggunakan seat leather, sama ada mungkin ini adalah napas seat seperti mana yang digunakan dekat Proton X70. So itu saja perubahan daripada dalam, dan perubahan paling besar sekali adalah yang ini saja. Okey. So sekarang ni kita bercerita pula bab enjin, betul ke ada tambah horsepower dan berapa pula harga dia. Jom. So bagi korang yang nak cek kereta Proton, kau boleh contact GAG Auto dekat Cyberjaya ini. So contact je diorang. Nak apa pun, nak tanya pasal kereta Proton, contact. Dan kita letak nombor contact dengan alamat dekat bahagian bawah. Okey, sekarang ni kita cerita pula bab enjin dan juga bab harga. Bab enjin, mesti ada nak tahu kan, enjin menggunakan enjin apa kan? Adakah ada pertambahan horsepower seperti mana yang aku cakap tadi? Sebenarnya masih lagi kekal sama, tidak ada perubahan. Masih enjin yang sama, masih gearbox yang sama, baik dari segi Iris dan juga Persona. Yang 58 horsepower tu, don't be serious lah, relax lah. Okay, harga. Untuk harga, sebenarnya harga ada pertambahan sedikit tau, berbanding dengan minor change yang pertama sebelum ini. So untuk harga Iris ni dia start daripada 40,800 sampailah 54,800 ringgit. Manakala untuk Persona dia start daripada 45,800 sampailah 55,800 ringgit. Dari segi safety masih tak ada ADAS sistem, walaupun dia ada high proton, tapi ADAS sistem tak ada. Sama juga dengan Apple CarPlay dengan Android Auto pun jelek. Okey? So, itu sahajalah orang katakan laporan terkini ataupun orang katakan sepintas lalu kita berceritakan tentang Proton Iris dan juga Proton Persona versi facelift. Tetapi lebih penting adalah Iris Active sekarang ni dah ada. Kita tak ada lagi impi-impikan yang dulu. Sekarang ni dah direalisasikan. Okey? So, sampai sini saja video kita pada kali ini. Macam biasa, suka ke tak suka? Komen banyak-banyak. Kalau tak suka, bantai. Katakan lipas. Tulis je lipas. Tak ada masalah. Okey? So, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Jaga diri semua. Ciao lo.